segala inisiatif yang dirangka dapat direalisasikan dengan sempurna, terutama dalam persekitaran pandemik COVID-19. Kupasannya seketika nanti bersama tetamu di studio. Salam sejahtera, saya Hazel Desmond dan ini BIS Malaysia edisi Khamis 31 Disember 2020. Menghampiri ambang Tahun Baharu 2021, antara tumpuan ekonomi ketika ini pastinya mengenai pelaksanaan Belanjawan 2021. Semua pihak pastinya mengharapkan segala perancangan yang dirangka berjalan lancar dengan segala inisiatif dan insentif yang diumumkan kerajaan benar-benar sampai kepada golongan sasar. Apa antara inisiatif utama yang akan bermula? Kami akan bawakan kupasannya seketika nanti. Sebelum itu, kita tinjau terlebih dahulu perkembangan ekonomi semasa. Asia Pacific Investment Bank APIB optimis ekonomi Malaysia bakal berkembang lebih baik pada 2021 dan mencatatkan pertumbuhan 6.6%. Kenyataan Bank Pelaburan itu menyebut unjuran tersebut berdasarkan peningkatan yang dilihat dalam perbelanjaan domestik dan asing. Unjuran itu bagaimanapun bergantung kepada perkembangan semasa COVID-19 selain kestabilan politik negara serta peningkatan permintaan terhadap ekspor. APIB berpendapat kadar pemulihan dan pembangunan sektor-sektor utama di negara ini juga tidak akan berjalan seiring. Justru para pelabur dinasihatkan agar mempelbagaikan portfolio bagi menangani impak ketidaktentuan pasaran. Dan seterusnya kita beralih ke perkembangan saham sepanjang hari ini di mana Bursa Malaysia dibuka rendah pada hari terakhir 2020. Ini berikutan momentum belian yang berkurangan. Untuk analisis pasaran, kita terus saja bersama pengurus dana PNB Investment, Nur Raihan Munir. Di sepanjang sesi dagangan pagi bagi hari terakhir urus niaga tahun 2020, Bursa Malaysia didagangkan rendah. Ekoran pelabur dilihat mengambil pendekatan berhati-hati. Pada penutup 12.30 tengah hari, indeks komposit FBM KLCI turun 9.04 mata untuk ditutup rendah kepada 1,635.37. Pasaran berada dalam trend negatif dengan kaunter rugi mengatasi kaunter untung pada kadar 559 berbanding 402. Sementara 1,161 kaunter kekal tidak berubah atau tidak dirus niaga. Secara keseluruhan, 30 saham komponen FBM KLCI menyaksikan 3 kaunter untung, 21 kaunter rugi dan selebihnya kekal tidak berubah. Sementara itu, nilai mata wang tempatan didagangkan kukuh. Ringgit naik 0.62% kepada RM4.01 sedolar Amerika. 0.59% kepada RM3.89 setiap 100 yen. Laporan disampaikan oleh Nur Raihan Munir, PNB Investment Berhad. Sehubungan itu, jumlah perbelanjaan bagi tahun 2021 merupakan perbelanjaan terbesar dalam sejarah dengan nilai sebanyak RM322.5 bilion. Kerajaan bercadang untuk memperuntukkan RM236.5 bilion bagi perbelanjaan mengurus, RM69 bilion bagi perbelanjaan pembangunan dan RM17 di bawah kumpulan wang COVID-19. Manakala sebanyak RM2 bilion diperuntukkan bagi simpanan luar jangka. Mengambil kira anggaran tersebut, defisit fiskal 2021 diunjur pada kadar 5.4% berbanding KDNK.
Belanjawan 2021, inisiatif bermula Negara Sejahtera. Topik ini menjadi fokus Bualbis petang ini bagi sama-sama kita lihat peranan dan juga tanggungjawab Kementerian Kewangan dalam melaksanakan Belanjawan 2021. Sejauh mana pentingnya dan juga efektifnya belanjawan ini dalam menjamin kelangsungan ekonomi dan kesejahteraan rakyat, terutama ketika negara masih berhadapan dengan penularan pandemik COVID-19. Untuk menjawab persoalan ini, kami bawakan Pengarah Pejabat Belanjawan Negara Kementerian Kewangan, Tuan Johan Mahmud Merikan di studio bersama saya ketika ini. Terima kasih Encik Johan kerana bersama kami. Terima kasih, Hari Hazel. terakhir 2020. Ya. Kalau kita lihat sekelip mata sahaja, awal tahun 2020 sudah pun dilanda ketidaktentuan dan kini di penghujung 2020 sentimen ketidaktentuan itu masih lagi dirasai rakyat. Kalau kita nak lihat kepada Belanjawan 2021, adakah ini cukup untuk menjamin kelangsungan rakyat dan juga perniagaan untuk tahun 2021? Encik Johan. Terima kasih Hazel. Seperti mana Hazel sedia maklum, Belanjawan 2021 merupakan belanjawan yang terbesar dalam sejarah Malaysia yang melibatkan peruntukan sebanyak 322.5 bilion ringgit. Satu angka yang agak besar. Inilah sangat penting dalam pemulihan ekonomi negara, terutamanya dalam konteks tahun 2020. Saya rasa mungkin ada yang lega tahun ini berakhir dan semua dari segi mengharapkanlah satu tahun yang lebih baik tahun 2021, dan inilah selaras dengan apa yang kita rancangkan untuk tahun-tahun hadapan. Sebagai konteks tahun ini, tahun 2020, dengan penularan wabak COVID-19, negara mengalami penguncupan ekonomi yang terbesar. Suku kedua negatif 17%, lebih teruk daripada krisis Asia tahun 97. Dan untuk satu tahun sepenuhnya, bila belanjawan dibentangkan pada 6 November lalu, dijangkakan mungkin dalam lingkungan negatif 4.5%, tapi agaknya mungkin lebih daripada itu, dan dengan itu sangat penting supaya tahun 2021 memula dengan impetus yang kuat supaya kita dapat mencapai pemulihan ekonomi. Tadi ada jangkaan AIBB yang jangkakan 6.6%. Ini selaras dengan unjuran Kementerian Kewangan sebanyak 6.5 hingga 7.5%. Antara asas untuk pemulihan tersebut adalah perbelanjaan dalam Belanjawan 2021. Antaranya yang pentingnya ialah dari segi perbelanjaan untuk peruntukan pembangunan yang disediakan sebanyak 69 bilion. Satu peningkatan yang besar berbanding dengan yang tahun ini dijangkakan dalam lingkungan 50 bilion, dan satu peningkatan yang besar. Inilah penting untuk memacukan aktiviti ekonomi, memastikan supaya terdapat projek-projek ini, termasuk mungkin ada juga projek kecil. Telah disediakan 2.5 bilion untuk projek kecil di peringkat akar umbi, dan juga di antaranya juga ada projek besar seperti infrastruktur pengangkutan seperti yang rail, ECRL, HSI yang sebagainya yang dirancang, dan kesemuanya ialah untuk memastikan kerajaan memainkan peranan untuk menyokong, untuk memimpin dari segi sektor swasta untuk menjana bukan sahaja dari segi aktiviti ekonomi, tapi akhirnya yang penting juga ialah dari segi menjanakan peluang pendapatan dan peluang pekerjaan demi kesejahteraan rakyat. Encik Johan memberi gambaran seolah-olah tahun 2021 business will be as usual, ataupun aktiviti ekonomi akan berjalan seperti biasa. Saya rasa itu mungkin satu yang saya rasa optimis. Sekarang kita apa yang dipanggilkan kita sekarang new normal. Okey, saya normal rasa baharu adalah sangat penting supaya semua pihak, termasuk sektor swasta dan rakyat, kita semua memerlukan menukar minda, menerima apa yang diperlukan dalam konteks pasca COVID-19, dan antaranya adalah sangat penting untuk menjayakan pemulihan ekonomi yang memerlukan supaya sektor-sektor ekonomi semua dapat membuka. Tetapi perkara ini hanya dapat dilaksanakan jika dari segi penularan wabak COVID di peringkat terkawal, dan seeloknya jika
negara dapat mengelakkan dari segi status PKPP di mana terpaksalah dilaksanakan pengawalan pergerakan dan sebagainya. Ya. Dan bagi dalam konteks itu adalah sangat penting supaya semua pihak sama ada rakyat biasa dalam urusan harian dan terutamanya juga majikan, sama ada yang kita nampak juga kluster-kluster di kilang, sangat penting supaya SOP yang telah ditetapkan dan telah diwawarkan oleh kerajaan dipatuhilah sebanyak boleh supaya aktiviti ekonomi dapat berjalan lancar. Dan juga itu memerlukan juga dari segi syarikat-syarikat juga untuk menukarkan dari segi model perniagaan ke arah lebih mengambil kira otomasi dan digitalisasi. Sekarang juga dapat mengambil manfaat daripada e-commerce, model perniagaan yang atas talian supaya mereka dapat pastikan bahawa ekonomi masih berjalan tetapi dalam konteks yang baru. Konteks baru. Dan itu sangat penting jika kita dapat mencapai dari segi pemulihan ataupun pertumbuhan ekonomi yang 65% yang dan ke atas untuk 2021. Ini bermakna bukan peruntukan dalam belanjawan 2021 itu yang boleh menjamin kelangsungan, tetapi juga faktor paling penting ialah faktor pematuhan SOP di semua pihak, pihak individu, pihak perniagaan. Jika pematuhan SOP itu ada, aktiviti perniagaan boleh berjalan lancar dengan pematuhan norma baru. Kalau kita lihat Encik Johan, di tengah ketidaktentuan ekonomi dan juga senario dagangan global, kalau kita lihat juga ada ketidaktentuan harga minyak, sektor perniagaan dan pekerjaan juga, mungkin ini nanti memberi kesan kepada sumber kutipan cukai pendapatan kerajaan. Jadi dari mana kerajaan nak pastikan untuk tahun 2021 sumber kewangan cukup untuk menampung perbelanjaan negara? Ini satu isu yang agak kritikal bagi kerajaan. Sebenarnya untuk tahun 2020 kerajaan telah mengalami hampir kejatuhan 40 bilion lebih dari segi kutipan cukai yang berdasarkan apa yang telah diunjurkan dalam belanjawan 2020 pada asalnya, tetapi kerajaan telah mengambil langkah berani demi kesejahteraan rakyat dan juga kelangsungan ekonomi untuk membenarkan tahap defisit meningkat untuk tahun 2020 berbanding dengan pada asalnya belanjawan 2020 telah diunjurkan untuk defisit sebanyak 3.2%, tetapi dengan penularan wabak COVID-19 dan juga dari segi pelaksanaan pakej rangsangan kerajaan seperti prihatin, penjana dan sebagainya, kerajaan telah bersetuju tak membenarkan tahap defisit untuk meningkat sehingga ke 60% daripada KDNK, iaitu satu peningkatan yang agak besar berbanding dengan 3.2%. Dan mengambil kira ketidaktentuan ekonomi dalam tahun 2021, kerajaan telah membuat keputusan juga untuk membenarkan tahap defisit untuk kekal pada tahap yang agak tinggi, 5.4%, masih lebih tinggi daripada apa yang disasarkan sebelum ini yang di tahap 3% dan sebagainya. Masih tahap tinggi, tetapi adalah sedikit dari segi pengurangan daripada 6% ke 5.4%. Dan pada tahap 5.4%, inilah selaras dengan peruntukan perbelanjaan yang telah disasarkan yang 322.5 bilion. Daripada jumlah tersebut, 236 bilion akan dibiayai melalui kutipan hasil, cukai dan sebagainya, tetapi yang bakinya akan dibiayai melalui pinjaman, iaitu 86 bilion. Ini merupakan dari segi keperluan untuk memastikan bahawa seperti mana yang telah dibincang, pemulihan ekonomi yang akan dipacu melalui perbelanjaan kerajaan untuk menggerakkan ekonomi lah. So yang mungkin yang kukuh untuk kelangsungan kedudukan fiskal negara ialah bahawa dari segi penabungan terdapat mencukup dari segi likuiditi kecairan untuk kerajaan dapat membiayai pinjaman yang telah dirancangkan untuk membiayai defisit pada tahap yang tersebut. Okey, kalau kita lihat juga bagaimana beberapa peruntukan utama turut disemak semula dan ditambah baik selepas pembentangan belanjawan pada awal November lalu. Bagaimana kementerian sebenarnya menyelaras semula perubahan belanjawan ini?
Hazel, tahun ini bukan satu tahun yang agak unik bagi kami di Kementerian Kewangan. Saya rasa tidak pernah sekalipun negara Malaysia terpaksa membuat sehingga 4 pakej stimulus yang pada prihatin, selanjutnya bencana dan kita prihatin. Ini menunjukkan bahawa keadaan yang penuh dengan ketidaktentuan dan sering berubah. Sebenarnya pada awalnya bila pakej rangsangan yang pertama disediakan oleh kerajaan pada bulan Februari, pada masa itu pakar-pakar semua menjangkakan bahawa COVID akan akhir pada pertengahan tahun. Tapi dengan keadaan yang bertambah teruknya memerlukan dan kerajaan telah mengambil langkah proaktif untuk meningkatkan dari segi pakej rangsangan bagi memastikan isu-isu dari aspek ekonomi dapat ditangani. Tapi sesama juga dalam konteks tersebut, dalam pembentangan Belanjawan 2021, sebelum ini kami sering dapat maklum balas daripada ahli yang berhormat mengatakan bahawa dalam perbahasan tiada cadangan yang mereka lontarkan diambil kira, dan tahun ini yang berhormat Menteri Kewangan telah mengambil pendekatan baru di mana dalam ucapan penggulungannya dia telah menerima beberapa cadangan yang telah yang diberikan oleh Yang Berhormat, termasuk dari segi bantuan e-belia untuk pelajar IPT, pelanjutan bantuan frontliner juga pada sektor pejabat awam yang bukan hanya daripada Kementerian Kesihatan, dan juga bantuan-bantuan pertanian. Semua langkah-langkah ini sebenarnya dia hanya tak mungkin dalam lingkungan setengah bilion, dan sebenarnya inilah dalam lingkungan yang pihak kami di Kementerian Kewangan dapat menyusun semula dari segi perbelanjaan, dan jika ianya pun memerlukan perbelanjaan tambahan, ia tidak akan menggugat dari segi unjuran defisit ataupun menyusahkan dari segi keperluan untuk meminjam. So itu semua dalam kita dapat mengawal dan menguruskan dalam apa yang telah diunjurkan. Baik, terima kasih Encik Johan untuk kupasan itu tadi. Kita nak berehat seketika, kembali selepas ini. Kerajaan akan terus mengadakan rundingan dengan syarikat-syarikat farmasutikal yang lain bagi memastikan negara kita mempunyai jaminan akses bekalan vaksin percuma yang mencukupi. Vaksin yang akan diperolehi juga akan dipastikan selamat dan berkesan. Untuk meyakinkan rakyat bahawa vaksin yang diperolehi adalah selamat dan berkesan, saya akan menjadi antara individu pertama untuk menerima suntikan vaksin COVID-19. Kerajaan juga akan menaikkan had pelepasan cukai ke atas perbelanjawan rawatan perubatan diri, pasangan dan anak bagi penyakit serius daripada RM6,000 kepada RM8,000. Sebagai tambahan, had pelepasan cukai ke atas perbelanjaan bagi rawatan perubatan, keperluan khas dan penjagaan ibu bapa juga dinaikkan dari RM5,000 kepada RM8,000. Terima kasih kerana terus setia bersama kami. Belanjawan 2021 inisiatif bermula negara sejahtera. Ini topik yang kami bincangkan bersama tetamu di studio. Masih lagi bersama saya ketika ini Encik Johan Mahmud Merikan, Pengarah Pejabat Belanjawan Negara Kementerian Kewangan. Terus saja kepada persoalan seterusnya, bagaimana esok 1 Januari 2021 inisiatif yang pelbagai inisiatif lah yang telah diumumkan dalam Belanjawan 2021, bagaimana rakyat mendapat manfaat dan apa antara inisiatif utama yang akan bermula? Ya, seperti mana yang telah diumumkan dalam Belanjawan 2021, terdapat 3 dari segi objektif utama, terutama dari segi kesejahteraan rakyat, kelangsungan ekonomi dan juga ketahanan ekonomi. Tapi mungkin seperti anda semua sedia maklum, semasa YB Menteri Kewangan telah membentangkan ucapan Belanjawan 2021, saya rasa hampir setengah daripada ucapan tersebut tertumpu kepada kesejahteraan rakyat, dan sememangnya itulah dari segi keutamaan pertama untuk kerajaan untuk memastikan kesejahteraan rakyat dalam konteks wabak
COVID-19 yang melanda negara. Dan dengan itu dari segi apa yang penting untuk memastikan yang dilaksanakan awal adalah perkara-perkara yang berkait rapat dengan kesejahteraan rakyat. Antara yang diumumkan dalam ucapan Belanjawan 2021, yang pertamanya dari segi bantuan kebajikan. Terdapat dari segi bantuan kebajikan yang telah disediakan oleh Jabatan Kebajikan bantuan kanak-kanak untuk golongan keluarga miskin. Ia akan ditingkatkan hampir ke 1,000 bagi setiap keluarga, dan juga bantuan dari segi pekerja OKU, bantuan warga emas. Bantuan warga emas sebagai contoh dinaikkan daripada RM350 hingga RM500 sebulan. Kadar-kadar baru ini yang telah diumumkan dalam Belanjawan 2021 akan semua dilaksanakan bermula bulan Januari 2021. Selain daripada itu, telah juga diumumkan dari segi bantuan untuk golongan B40 yang daripada tahun lepas yang diumumkan bahawa kita prihatin, bantuan prihatin nasional, bayaran keduanya akan dibuat pada bulan Januari. Itu melibatkan bayaran melebihi 2 bilion dan memanfaatkan lebih 10 juta penerima. Tetapi siapa yang juga telah diumumkan dalam belanjawan ialah di mana bantuan sara hidup telah digantikan dengan bantuan prihatin rakyat. Ia merupakan satu penambahbaikan kepada BSH, di mana dari segi liputan isi rumah ia dinaikkan daripada mereka yang berpendapatan sehingga 4,000 sebulan sehingga ke 5,000 sebulan. Dan pendaftaran baru, sebab sekarang ada mereka yang sebelum ini tidak layak, sekarang akan diluaskan dari segi kelayakannya. Proses pendaftaran akan bermula pada pertengahan bulan Januari untuk sebulan. So mereka yang baru layak juga boleh memohon, dan perluasan itu juga termasuk golongan bujang yang 21 hingga sebab sebelum ini hanya 40 tahun yang ke atas. So itulah diperluaskan dan itu bermula pada pertengahan bulan Januari. Dan itulah antaranya, dan juga mungkin dari rakan-rakan di RTM dan juga menjawab awam juga bantuan bayaran khas kewangan yang akan dibayar dalam bulan Januari jugalah. So banyak perkara akan disegerakan untuk bulan Januari, tapi yang selainnya langkah-langkah lain yang telah diumumkan dalam belanjawan akan dilaksanakan kelak. Kementerian Kewangan akan memberi tumpuan khusus untuk memastikan setiap kementerian buat perancangannya untuk pelaksanakan. Dan sebenarnya ada perkara yang diumumkan dalam belanjawan 2021 yang sudah dilaksanakan tanpa menunggu 2021. Antaranya dari segi pelaksanaan ICINA oleh KWSP dari segi pengeluaran akaun 1 yang sudah pun dari segi permohonan bermula, dan juga dari segi bantuan pembayaran bersasar untuk pinjaman bank yang itu juga telah diusahakan oleh Bank Negara bersama-sama dengan bank-bank yang telah pun dilaksanakan. Ya, dan Encik Johan, kalau lihat bagaimana rakyat boleh mainkan peranan mereka dalam memudahkan pelaksanaan belanjawan 2021? Saya rasa dari segi seperti mana yang telah disebut, mungkin yang penting sekali untuk negara dan ekonomi negara tahun 2021 adalah dari segi pematuhan SOP. Mungkin ada yang menyatakan dengan vaksin akan datang tak lama lagi mungkin boleh relax, tapi sebenarnya itu tidak. Dari segi hakikatnya ialah masih penting untuk semua mematuhi SOP. Itu akan membenarkan dari segi kelangsungan dan pembukaan semula semua aktiviti ekonomi bagi kerajaan juga, seperti mana yang sedia maklum Hazel, sektor pelancongan dan juga peruncitan banyak sangat terjejas tahun 2020. Itu adalah antara sektor yang melibatkan ramai pekerja, dan kerajaan memang merancang untuk membuka semula, terutamanya untuk merangsangkan terutamanya pelancongan domestik. Tapi kali ini hanya dapat dilaksanakan jika dari segi penularan wabak COVID di tahap yang terkawal. Dan itulah satu peranan yang sangat penting bagi rakyat, bagi memastikan bahawa kita bersama, seperti mana tema belanjawan Teguh Kita Menang Bersama. Kita patut harus sama-sama saling membantu untuk memastikan jika kita dapat mengawal penularan wabak COVID, insya-Allah kita akan dapat memastikan bahawa ekonomi akan boleh berbuka dan berjalan yang secepat mungkin dari segi pemulihan ekonomi. Satu lagi adalah dari segi belanjawan 2021 ia melibatkan banyak-banyak bantuan baru, termasuk yang saya baru sebutkan, bantuan prihatin rakyat. Diharapkan mereka yang layak akan
juga memohon untuk mendapat bantuan daripada yang akan ditawarkan. Satu lagi tumpuan utama dalam Belanjawan 2021 ialah dari segi pekerjaan, di mana kita mengambil maklum bahawa kadar pengangguran telah meningkat pada tahun 2020 dan kerajaan telah menyediakan pelbagai dari segi bantuan, dari segi ada insentif untuk pengajian untuk majikan untuk mendapat bantuan untuk mengajikan. So harapnya syarikat-syarikat juga mengambil manfaat daripada bantuan tersebut atau subsidi tersebut untuk mengambil pekerja baru. Pada masa yang sama juga mungkin sama ada mereka yang mungkin dari segi graduan baru yang baru masuk dari pasaran kerja, ataupun juga mereka mungkin kehilangan kerja dalam satu sektor dan ingin menimba dari segi peluang baru. Kerajaan juga telah melancarkan pelbagai program kemahiran reskilling upskilling dan ini telah dilaksanakan oleh pelbagai agensi seperti HRDF, SOCSO dan sebagainya, dan inilah sebahagian daripada peluang yang disediakan untuk membantu mereka dari segi peralihan kerja. So sebenarnya seharap juga rakyat mengambil tahu daripada semua yang mungkin dipaparkan di laman web agensi kerajaan yang berkenaan, supaya mereka pun dapat mengambil manfaat, saling membantu, help us to help them in terms of dari segi mengambil kira lah apa yang disediakan untuk membantu mereka dari segi kelangsungan kehidupan dan perniagaan. Ya, dan di pihak kementerian sendiri, Encik Johan, bagaimana pemantauan dilaksanakan untuk memastikan ia benar-benar berjalan lancar dan juga mencapai matlamat untuk sampai kepada golongan sasar? Ini satu usaha yang dipanggilkan whole of government. Ialah satu usaha kerajaan secara keseluruhannya. Dari segi ekonomi, terdapat Majlis Tindakan Ekonomi yang dipengerusikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri setiap minggu. Dan antaranya dari segi laporan pemantauan dilaporkan oleh unit laksana yang telah disediakan, yang telah dilaksanakan di Kementerian Kewangan untuk memantau pelaksanaan semua program di bawah Belanjawan dan juga dari segi pakej rangsangan yang telah diumumkan sebelum inilah. Dan dengan itu utamanya akan diteruskanlah untuk memastikan program-program yang membantu dari segi kesejahteraan rakyat, dari segi kelangsungan perniagaan dan juga untuk menggerakkanlah aktiviti ekonomi demi pemulihan ekonomi negara untuk tahun 2021. Baik, akhir sekali Encik Johan, secara ringkasnya apa mungkin harapan dan juga nasihat kepada seluruh rakyat Malaysia agar kita sama-sama mengambil peluang dalam keadaan ekonomi yang masih juga tidak menentu ini, harapan yang mahu disuarakan? Saya rasa yang penting sekali seperti mana yang tema teruh kita menang bersama ini memerlukan akses semua pihak, kerajaan, rakyat, sektor swasta untuk sama-sama untuk menjayakan dari segi pemulihan ekonomi negara, mematuhi dari segi SOP dan juga mengambil peluanglah untuk memastikan bahawa negara kita akan terus berjaya. Terima kasih Encik Johan Mahmud Merican atas perkongsian itu. Kita harapkan ia memberi manfaat kepada penonton BIS Malaysia hari ini. Baik, segmen itu tadi menutup BIS Malaysia edisi terakhir untuk tahun 2020. Terima kasih atas kesetiaan anda bersama kami. Saksikan perutusan khas Perdana Menteri sempena Tahun Baharu 2021 pukul 9 malam ini di saluran berita RTM dan TV1. Terus patuhi SOP, putuskan rantaian pandemik COVID-19 dan amalkan mengimbas MySejahtera di setiap premis yang anda kunjungi. Salam sejahtera, saya Hazel Desmond. Selamat menyambut Tahun Baharu 2021.